Maklumat di bawah ini diambil daripada buku perniagaan Fika yang menghadapi masalah untuk menyediakan penyata kewangan kerana tidak menyimpan rekod perakaunan dengan lengkap. Okey, ringkasan buku tunai bagi tahun berakhir 31 Disember 2017 adalah seperti berikut. Okey, so ni dia punya buku tunai ya, sebelah debit dan sebelah kredit dan ni dia punya baki akhir lah. Okey. Okey, kemudian okey, maklumat tambahan ada senarai baki-baki akaun, asset inventory, akaun belum terima, akaun liability belum bayar, akaun aset perabot. Okey, kat sini belakang ni diletak tanda soalan. Okey, so maksudnya kita kena kira. Kemudian ada insurans prabayar, ada sewa diterima belum terperoleh. Okey. Dan juga gaji belum bayar. Okey, kemudian apa lagi? Di bawahnya kita ada maklumat diskaun diberi ialah 470 dan diskaun diterima ialah 380. Kemudian pulangan jualan bernilai 230 manakala pulangan belian 190. Okay, dan perabot disesuaikan 10% setahun atas kos. Okey, anda dikendaki menghitung jumlah jualan dan jumlah belian, menghitung belanja dan hasil, menyediakan pelarasan sesuai nilai aset bukan semasa, menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2017, menyediakan penyata mengirim modal awal dan akhir sekali menyediakan penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2017. So banyak betul dia punya soalan ya. Okey, jadi tak apa, kita buat satu persatu lah. Okey. So mula-mula untuk kira soalan ni tadi nak yang pertama tadi jumlah jualan jumlah jualan dan juga jumlah belian. Okey, maka kita perlu mengira jumlah jualan. Kalau contohnya jualan tunai, kita kena tambahkan dengan jualan kredit. Okey, macam mana kita tahu dia ada jualan kredit? Sebab dia ada akaun menerima. Okey, jadi untuk mendapatkan jualan kredit berapa, kita kena sediakan akaun kawalan belum terima. Okey, bagi jualan bagi belian kredit pula kita kena sediakan akaun kawalan belum bayar. Okey. So ni saya dah siapkan lah dia punya layout untuk akaun kawalan belum bayar dengan akaun kawalan belum terima. Jadi kita boleh terus masukkan saja. Okey, kita boleh terus masukkan saja. Okey, yang pertama mula-mula sekali bila kita nak rekod ledger, mestilah kita kena rekod dia punya baki awal dahulu ataupun baki BB. Okey, kat sini kita tengok baki pada 1 Januari ni baki awal lah. So baki awal untuk akaun belum terima 7,690. Okey, so kalau akaun kawalan belum terima, baki BB-nya mestilah di sebelah debit sebelah debit Ini Januari 1 lah. Okey, baki BB. Okay, kita masuk kamar dia. 7690. Okey. Kemudian sama juga dengan akaun belum bayar. Okey, baki BB untuk akaun belum bayar. Okey, kalau akaun belum bayar, baki BB-nya mesti di sebelah kredit lah sebab dia adalah akaun liability So yang ini baki awalnya adalah 11720. Okey, kemudian kita kena masukkan item-item yang kena mengena dengan akaun kawalan belum bayar ataupun akaun kawalan belum terima. Okey, kita cek daripada buku tunai. Okey, buku tunai kat sini kita ada penerimaan daripada akaun belum terima. Okey, so yang ni kena rekod lah dekat sebelah. Kalau dekat buku tunai sebelah debit, maka dekat akaun kawalan belum terima kita akan rekod sebelah kredit Okey, so yang ni tarikh Disember 31. Okey. Bank butirnya adalah bank lah. Okey, sebab kita berbuka dengan buku tunai.
So amalnya pula 30,280. Okey, sama juga satu lagi kalau dekat sebelah kredit buku tunai kita ada jumlah pembayaran kepada akaun bayar yang ni. Okey, so yang ini kita akan berguna dia dengan akaun kawalan belum bayar lah. Okey, so kalau dekat buku tunai sebelah kredit, maka dekat akaun belum bayar kita kena rekod sebelah debit Okey, tarikh sama. Butirnya adalah bank. Okey, amalnya adalah 16,700. Okey, kemudian kita scroll lagi. Okey, kita tengok apa lagi maklumat lain yang ada yang kena mengena dengan ABB dan ABT. Okey, so kita ada diskaun diskaun. Okey, diskaun kita kena rekod lah sebab diskaun diberi ni dia akan mengurangkan akaun belum terima. So kalau mengurangkan maksudnya kena rekod sebelah kredit diskaun diberi. 470. Okey, sama juga yang ni diskaun diterima akan mengurangkan hutang kepada akaun kawalan belum bayar. Jadi kita akan rekod sebelah debit. Okey, diskaun diterima. Dia akaun belum bayar dengan akaun belum terima dia saling terbalik lah 380. Okey, kemudian kita ada juga pulangan jualan dengan pulangan belian. Ini pun samalah kena rekod. Okey, pulangan jualan pun akan mengurangkan hutang ABT jadi sebelah kredit Pulangan jualan 230. Manakala pulangan belian kita rekod sini. Pulangan belian 190. Okey. Okey, lepas tu ada tak lagi maklumat lain? Okey, tak ada Itu sahajalah yang kena mengena dengan ABB ABT. Okey, jadi dah kalau tak ada maklumat lain lagi kita masukkan baki akhir pula. Okey, baki akhir lah, baki HB yang ni Baki HB pada tarikh 31 Disember lah. So untuk akaun belum terima baki HB dia 10,400. Okey, baki HB dia terbalik dengan baki BB. So kalau baki BB tu sebelah debit maksudnya baki HP-nya mestilah sebelah kredit So baki HB adalah 10,400 bagi ABT. Dan untuk akaun belum bayar pula baki HB-nya yang ni 13,500. Okey, lepas tu kita akan imbangkan lah. Okey, kita akan imbangkan kedua-dua akaun. Okey. Ini satu lagi yang ni. Okey, untuk akaun kawalan belum bayar memang nampak ini lagi banyak lah. Okey, jadi kita kira jumlahnya berapa Okey. So, jadi bahagian yang kurang ni kita akan tambah apa kat sini? Kita akan tambah belian. Okey, ini adalah belian kredit lah. Ni dia belian kredit Okey. So, macam mana nak kira belian kredit? Okey, jumlah dekat debit ni kita tolakkan dengan jumlah dekat kredit. Okey, kita cari beza dia. So, maka ini adalah nilai bagi belian kredit. Okey, sama jugalah kita buat benda yang sama dengan akaun kawalan belum terima. Okey, so untuk akaun kawalan belum terima, kredit dia lebih banyak. Jadi kita jumlahkan dulu kredit sebelah, jumlah sebelah kredit.
Okey, kemudian bahagian yang kurang sebab debit ni kita akan tambah jualan jualan. Ini adalah jualan kredit lah. Okey, jadi jualan kredit sama dengan 41,380 tolak dengan 7690. Okay, so kita dapatlah jualan kredit dia sebanyak 33,690. Okay, sekarang kita nak kira jumlah belian dengan jumlah jualan ya. Okay, pertama jumlah belian. Jumlah belian maksudnya belian tunai tambahkan dengan belian kredit. Okey, sesama dengan belian tunai kita boleh tengok dekat buku tunai lah kat sini yang ini adalah belian tunai lah. Okey. 14,300. Okey, 14,300. Kemudian kita tambahkan dengan belian kredit yang kita kira daripada account column tadi 19,050. Okay, sekejap saya kira. Okay, jumlahnya 33,350. Okay, ini adalah untuk jumlah belian lah. Okay, sekarang jumlah jualan pula. Sama juga jualan tunai kita tambah dengan jualan kredit. Okey, jualan tunai tengok dekat buku tunai yang ni 35,300 tambahkan dengan jualan kredit 33,650. Okey. So 35,300 tambah dengan 33,650. So kita akan dapat jumlahnya 68,990. Okey, so kita dah jawab sekali. Okey, kemudian tadi dia minta kita kira apa lagi? Menghitung belanja dan hasil. Okey. Okey, kita kira hasil dahulu. Okey, jumlah hasil. Okey, jumlah hasil. Okey, kita tengok apa yang hasil kita ada. Okey, kita tengok daripada atas ya. Kita tengok daripada atas. Kita daripada atas. Okey, dekat buku tunai dulu. Okey, buku tunai ni kita ada hasil sewa diterima. Okey, jadi kita boleh tulislah kat sini sewa diterima. Kita ada sewa diterima. Okey. Iaitu jumlah dia sama dengan sekejap Okay, jumlah dia sama dengan untuk sewa diterima 930 Okay. Kemudian sambung lagi. Okay, dekat buku tunai sini satu je sewa diterima. Okay, sebab sini pembayaran lah kan. Okay, so hasil kita mesti tengok sebelah debit. Okay, lepas tu kita scroll lagi bawah tengok apa lagi hasil yang ada. Okay, sewa diterima ni kita tengok kat sini kita ada sewa diterima belum terperoleh. Belum terperoleh. Apa maksud sewa diterima belum terperoleh? Maksudnya sewa diterima untuk tempoh perekonomian akan datang yang kita dah terima pada tempoh perekonomian semasa. Senang cerita, sewa diterima belum terperoleh ni yang 360 ni adalah untuk sewa diterima tahun 2018 punya. Sekarang 2017 kan kita punya perekonomian. So 360 ni adalah tahun 2018 punya yang kita dah terima tahun ni. Jadi 360 ini bukanlah sewa untuk tahun semasa. Jadi kita tidak boleh ambil kira. Okey. So kalau tak boleh diambil kira, kita kena tolakkan dia. Okey. So kena tolakkan Kena tolakkan. Tadi kita ada sewa diterima 130 kan.
Okey. So 930 ni kena tolak dengan 360. Okey. So kat sini kita tolak sewa diterima belum terperoleh. Okey. Okey. Lagi apa lagi? Okey. Okey, ni semua ni belanja lah. Okey, so tak ada kena guna. Okey, yang ni diskaun diterima. Diskaun diterima juga adalah hasil. So kat sini kita tambah diskaun diterima. Okey, so kat sini lepas tolak kita tambah diskaun diterima 380. Okey. Kemudian kita scroll lagi bawah. Okey, dah habis. Itu saja. Ini sajalah kita punya hasil. Okey. So yang ni kita kira ya. 930 tolak 360 tambah 380. Jadi jumlah hasil ialah 950. Okey, ini jumlah hasil. Okey. Jadi kat sini sewa diterima ni, okey, kena tolak sewa diterima belum terperoleh kan, nanti bila kita buat akaun untung rugi, jangan lupa kita kena ambil amount. Okey, amount ni kita dah kena laras lah kat sini yang sewa diterima kat sini bukan lagi 930 sebab kita dah kena tolakkan dia dengan 360. Okey. Jadi amount dia dah jadi lain lah. Okey. Jadi bukan lagi 930 ya. So yang ini bila kita buat pelarasan amount dia akan jadi tolak 360 akan jadi 570. Jadi sewa untuk tahun semasa cuma 570 sahaja. Okey. Okey, so kita dah kira hasil, sekarang kita kira pula jumlah belanja. Okey, untuk jumlah belanja kita tengok perkara sebelah kredit. So apa belanja yang kita ada? Okey, ambilan bukan belian bukan. Okey, belian ni dia dah masuk akaun perdagangan bukan untung rugi, dia tak masuk untung rugi So yang masuk untung rugi saja kita ambil kira lah. So yang ini kadar bayaran kadar bayaran. Okey, kadar bayaran. Kemudian kita tengok dia ada pelarasan tak? Okey, tengok bawah. Kadar bayaran, okey, tidak ada sebarang pelarasan lah. Okey, tidak ada sebarang pelarasan. Okey, so maksudnya kita ambil kadar bayaran nilai dia yang samalah 750. Kemudian insurans. Okay, kita tambah insurans. Okay, insurans kita tengok dia ada pelarasan tak? Okay, insurans dia ada insurans prabayar. Okay, insurans prabayar pula adalah insurans tahun akan datang yang kita dah bayar sekarang. So maksudnya yang ini pun kita kena tolak, tak boleh ambil sebab dia bukan semasa punya yang ni kita kena tolak sebab yang 400 ni bukan untuk tahun semasa tetapi untuk tahun akan datang. Okey. Jadi kita tolak insurans prabayar kat sini. Okey, kemudian apa lagi? Kita ada sewa, yang ni sewa, ni ada dua sewa, yang ni sewa dibayar. Okey, sewa dibayar, okey, jadi tambah sewa. Okey. Kemudian sewa dibayar tak ada pelarasan Okay. Kemudian apa lagi? Kita juga ada gaji. Gaji. Okey, gaji. Okey, gaji. Gaji belum bayar. Okey, gaji belum bayar ni ada dua pula. Okey, satu awal tahun. Gaji belum bayar 500. Satu lagi gaji belum bayar akhir tahun. Okey, so kita tengok yang 500 dulu.
Kalau gaji belum bayar pada awal tahun, ini merujuk kepada gaji tahun sebelum. Okey, sekarang tempoh perkanan sekarang 2017 kan. Jadi gaji belum bayar pada 1 hari bulan 1 2017 adalah gaji tahun 2016. Bukan 2017 punya. Jadi yang ini kita tidak boleh ambil kira. Maksudnya kena tolak. Okey, jadi kat sini kita akan tolak gaji belum bayar yang 1 hari bulan 1 punya. Okey. Okey, untuk yang 31 Disember pula, yang 1,000 ni, ini barulah gaji tahun semasa, tahun 2017 yang kita belum bayar lagi. Yang ini kena tambah. Gaji belum bayar 31 hari bulan 12. Okey, so ini peralasan untuk gaji. Okey. Kemudian apa lagi? Okey, kita ada diskaun diberi juga. So, dan ni tambah lagi diskaun diberi. Sebab diskaun diberi pun dikira sebagai belanja. Okey, dan kita juga ada susut nilai perabot. Okey, so tambah susut nilai perabot. Okey, ini dia punya penerangan lah. Sekarang kita kena kira pula berapa Okey, kadar bayaran. Tengok balik ke atas, kadar bayaran 750. Okey, lepas tu tambah insurans. Insurans pula 1,100. Okey, tapi kita kena tolak insurans prabayar. Okey, insurans prabayar tolak 400. Okey. Kemudian apa lagi? Tambah sewa. Okey, tambah sewa. Sewa dia 4,000. Kemudian tambah gaji 17,000. Kemudian okey, perabot tu nanti dulu. Akaun belum bayar. Okey, itu saja. Lepas tu tolak gaji belum bayar tolak gaji belum bayar awal tahun 500. Tambah gaji belum bayar akhir tahun 1,000. Okey, lepas tu tambah lagi diskaun diberi 470. Okey, lepas tu tambah senilai. Okey, senilai ni pengiraan dia tadi dia cakap 10% setahun atas kos Okey, jadi kita tengok awal tahun ataupun jadi kita tengok baki perabot baki perabot kat sini ada 12,000 12,480. Okey, kemudian kalau perasan tadi dekat buku tunai dia ada beli perabot baru yang ni tambah lagi 1,000 lah kat sini. Tambah lagi 1,000. Okey. Lepas tu nak kira senilai dia kita kena darab dengan 10%. Okey. Okey, darabkan dengan 10%. Dia kata tadi perabot disenilaikan 10% tahun atas kos. So yang ni kita darab dengan 10%. Okay. So jadi pengiraan dia ni boleh kira sekali Mula-mula kira nilai dulu lah sebab nak kena tambahkan 12,480 tambah dengan 1,000. Okey, lepas tu darab dengan 10%. Okey, lepas tu kita tambah dengan yang lain, tambah dengan 750. Okey, tambah dengan 1,100. Tolak dengan 400, tambah dengan 4,000. Okey, tambah 17,000. Okey, tolak 500. Tambah 1,000. Lepas tu tambah 470. Okey, sampai sini. Okey, jadi jumlah belanja semua 24,768. Ini saya kira lah kalau betul. Okey, ni yang kita kira tadi lah. Okey, so kat sini kita ada peralasan untuk insurans Satu insurans, satu lagi gaji. So yang ni kita boleh catat lah. Okey, gaji dengan insurans
So ni untuk peralasan ni saya catat sebab nanti bila kita nak buat akaun untung rugi nanti dah mudahlah kerja. Pasal kita dah catat awal-awal, senang. Okay, so satu tadi insurans insurans tolak dengan insurans prabayar sebab sini insurans prabayar dia 400 kan. So kita tolak 400 Okay, jadi 1100 ni tolak dengan 400. So kita dapat baki dia 700 So 700 kita akan letak di sini lah. Maksudnya insurans tahun semasa 700 saja. Okay, kemudian ada satu lagi tadi kita ada peralasan untuk gaji gaji. Okay, gaji pula kita kena tolak, mula-mula tolak dulu. Tolak 500. Lepas tu tambah 1000. Okay, jadi gaji untuk tahun semasa ialah 17,500 lah. Okay. So yang ni kita letak kat sini 17,500. Okay, kemudian ada lagi tak? Okey, tak ada ya. Dan satu lagi untuk susut nilai perabot tadilah. Ini pun kita letak sekali, senang supaya tak ada tertinggal. Susut nilai perabot kita selit kat sini, susut nilai perabot. Iaitu sebanyak berapa tadi? Mak, kejap. Satu tiga empat lapan. 1348. Okay, so ni senarai belanja yang kita ada lah semua. Okay, so kita dah jawab soalan yang tanya jom menghitung belanja dan hasil. Okay, sekarang peralasan sisi hasil bekas masa yang ni pun kita dah jawab sekali lah sebenarnya sebab kita dah combine sekali dengan masa kita kira jumlah belanja tadi. Okay, sekarang kita terus buat akaun perdagangan dan untung rugi. Okay, so kita terus buat akaun perdagangan dan untung rugi. Okay, sama kat bawah ni. Okay, saya tulis shortcut ya. Bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Okay, so kita mesti ada, kita biasa buat 3 kolom kan. Okay, so 3 kolom lah. Okay, so yang pertama mesti start dengan jualan. Jualan, lepas tu perlu tolakkan dengan pulangan jualan. Sebab kita ada pulangan jualan tadi kan. Okay. Jadi kita tengok berapa kita punya jualan tadi. Okay, jualan yang ni semua sekali 68990. Okay, kita akan tolak dengan pulangan dia tadi. Okay, mana pulangannya? Pulangan tadi mana? Pulangannya ialah 230. Okay. So yang ni akan dapat 68760. Okay, ni jawapan bersih lah. Kemudian bawah ni kita sambung dengan tolak kos jualan. Okay, ni tajuk. Okay, di bawah kos jualan mesti ada inventory awal. Lepas tu belian yang kita kena tolak dengan pulangan beli.
Okay, format jawapan Okay, so inventory dulu. Inventory awal. Okay, inventory awal ialah 6,800 yang ni 6,800. Okay, kemudian belian pula. Okay, belian. Jumlah belian tadi, kita tengok balik jumlah belian kita. Jumlah belian kita ialah 33,350. Kita tolakkan dengan jumlah pelanggan belian iaitu 190. Okay. So yang ni hasil tolak dia ialah 33,160. Okay, then kita tambahkan dengan inventory awal dua ni, kita tambah tambahkan. Okay, so yang ni kita panggil dia sebagai kos barang untuk dijual. Okay, lepas tu kita tolak pula dengan inventory akhir. Okay, lepas kita tolak dengan inventory akhir, kita akan dapat kos jualan lah. So, inventory akhir kita ialah, mana dia? Ni 7,560. Okay, so hasil tolak. Hasil tolak ni dengan ni akan dapat kos jualan. Okay, kemudian yang ni kita kena letak dalam kurungan ni sebab saya tak buat bracket, saya guna tanda minus je. Okay, kalau tulis tangan kena guna bracket lah. Okay, so lepas tu jualan bersih. Jualan bersih. Mana jualan bersih kat atas? Ni. Jualan bersih ni kita kena tolakkan dengan kos jualan untuk dapatkan untung kasar. So ini adalah kita punya untung kasar. Okay, so selepas kita dapat untung kasar, kita akan sambung dengan akaun untung rugi pula, iaitu tambahkan dengan hasil. Okay, so kita ada hasil yang tiga ni lah tadi yang kita dah tulis ni. Sewa diterima. Okay, dan juga sewa diterima bulan tempoh ni bukanlah. Okay, sewa diterima dengan diskaun diterima. Dua Okay. So yang ni sewa diterima. Okay, amount yang kita dah laraskan. Okay, dah jadi yang ni lah, kita ikut amount kat sini lah 570. Dan satu lagi diskaun diterima tadi. Mana dia diskaun diterima? Diskaun diterima 380. Okay. Lepas tu kita akan tambahkan dengan untung kasar. Okay, tiga-tiga ni kita tambah Okay, so kita dapat jumlah hasil. Kemudian jumlah hasil ni akan ditolakkan dengan jumlah belanja pula. Okay, so belanja, kita ikutlah kita punya senarai tadi. Mana dia? Ni belanja. Kita ada kadar bayaran. Lepas tu kita ada insurans. Lepas tu kita ada sewa. Sewa dibayar Lepas tu kita ada gaji. Kita ada diskaun diberi. Dan juga susut nilai perabot. Okay. So ni semua kena masukkanlah amount dia, letak dekat kolom kedua kolom kedua. Okay. So kadar bayaran 700.5. Insurans dah buat pelarasan tinggal 700. Sewa 4,000. Okay, gaji dah buat pelarasan dia jadi 17,500.
Okey. Diskaun diberi tadi ada 470. Susun nilai perabot pula tadi kita kira 1348. Okey. So kita jumlahkan semuanya. So dapat yang ini. Kemudian kita tolak. Okay, kita ni kena buat minus kena minus. Dapat bracket lah. Okay, lepas tu jumlah hasil tadi. Okay, kita akan tolak dengan jumlah belanja. So kita dapatlah ini adalah dia punya untung bersih. Okay, saya rasa itulah untung bersih kat sini. Okay, kemudian kita sambung pula dengan buat PKK lah. Okay, seterusnya. Penyata kedudukan kewangan. Oh, sebelum kita buat penyata kedudukan kewangan, kita kena kira modal awal dulu So kita buat penyata mengira modal awal dulu. Pada 1 Januari. Okay. So, penyata mengira modal awal. Okay, mula-mula kita kena jumlahkan aset lah. Okay, kita pergi balik dekat kita punya senarai baki yang ni So kita tengok kita tengok 1 Januari punya sebab yang ni kita nak kira yang modal awal So inventory awal, kemudian APT, okay, saya tulis shortcut je. Kemudian perabot. Okay. Kemudian insurans perabaian tak ada, ni tak ada, gaji perabaian ni liability. Okay, satu lagi jangan lupa masukkan bank bank kena tertinggal pula. Okay, so inventory ni ada 6,800, ABT ada 7,690, perabot ada 12,480. Okay, bank kita tengok baki awal baki awal bank. Baki awal bank ialah yang ni 18,340. Okay, baki akhir baki awal yang ni. Okay, itu saja yang ada aset semua. Dan kita jumlahkan. Okay, jumlahkan. 4 ni. Okay, dapat ni. Kemudian kita akan tolak dengan liability lah. Okay, so liability kita ada ABB dan juga satu lagi gaji belum bayar. Itu je liability yang ada. So ABB kita ada 11,320. Manakala gaji belum bayar kita ada 500. So yang ni tambahlah dulu ni. Okay, kemudian kita jumlah aset tadi kita tolak dengan liability untuk dapatkan modal. So ini kita punya modal lah. Modal pada 1 Januari. Okay. Okay, lepas tu kita buat penyata kedudukan kewangan Last one. Penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2017. Okay. Okay, so penyata kedudukan kewangan mesti bermula dengan aset bukan semasa. Aset bukan semasa yang kita ada ialah perabot sahaja. Perabotnya satu saja, perabot. Okey, dan perabot ni kita kena tolakkan
bukan dengan susut nilai je sekali lah. Okey, jadi maksudnya perabot ni dia punya pengiraan 12480. 12480 perabot awal kan. Okey, lepas tu tambah dengan belian perabot jadi 1000. Okey. Lepas tu kita tolak dengan susut nilai yang kita dapat tadi lah. Susut nilai tadi berapa tadi? Nilai dia 1348. Okey. So, sekejap 12480 tambah 1000 dan tolak 1348. 1348 tu adalah susut nilai yang kita kira So, ni dapat 12,132. Okey. Satu saja kita punya aset masa. Lepas tu bawah kita sambung dengan aset masa lah. Okay. So aset masa kita kena tengok aset pada 31 Disember So kita ada inventory, kita ada ABT, kita ada apa lagi? Insurans prabayar. Okay. Okay. Sewa dan timah bulan tu boleh bukan itu liability Okay. Satu lagi bank. Okay, bank. So ni kita punya aset semasa. So untuk aset semasa inventory kita ada 7560, ABT kita ada 10,400. Kemudian insurans prabayar kita ada 400. Okey, bank kita tengok baki akhir bank. Okey, baki akhir bank kat sini 29,500 yang ni. Nasab belayar ni 29,500. Okey, itu sajalah yang saya nampak aset semasa Lepas tu kita jumlahkan. Okay, kita jumlahkan aset semasa sebab kita lepas ni nak tolak dengan liability semasa pula Liability semasa. Okay. So liability semasa kita ada ABB, kita ada sewa diterima berapa oleh. Okay, ada lagi tak? Dan juga gaji belum bayar. Ada 3 Okay, so ABB ada 13,500. Sewa diterima berantai boleh ada 360. Gaji belum bayar ada 1,000. Gariskan. Okay, jumlah ni kita letak sebelah. Okay. Lepas tu garis lagi. Okay. Kita kira lah aset tadi. Jumlah aset semasa. Tolakkan dengan liability semasa. Maka ini akan menjadi modal kerja. Okay. Jangan lupa labelkan modal kerja ni. Okay. Kemudian kita akan jumlahkan modal kerja ni dengan aset bukan semasa ke atas. Yang tadi yang perabot tadi. Dengan tambahkan ni. So kita akan dapat jumlah 45,132. Okey. Kemudian kita sambung pula dengan equity pemilik. Equity pemilik mesti ada modal awal. Lepas tu bawah tu mesti tambah untung bersih. Okey, lepas tu dah jumlah kita tolak ambilan. Okay. So modal awal, okay, jadi kita dah buat penyertaan mengira modal awal kan. So kita cari balik penyertaan mengira modal awal kita. Ni dia. So 33090 yang ni Lepas tu tambah dengan untung bersih. Okay, naik atas balik cari untung bersih. So untung bersih ni 12,542. Okay. And then kita tambahkan dulu. Okay. Selepas tu kita tolak pula dengan ambilan. Okay, ambilan kita cari dekat atas. Tadi saya rasa saya dah nampak ambilan ni. Ni dia. 500. Okay. Lepas tu baris lagi. Lepas tu kira pula yang ni.
So kita dapat 4, 5, 1, 3, 2. Okey, tak ada liability lepas masa kan? Pinjaman tak ada. So jadi sampai sini je lah kita buat. Okey, sampai ikuti dan pastikan. Nampak tak? Kita punya amount 4, 5, 1, 3, 2 ni sama dengan yang atas. Dengan mana dia? Saya tunjukkan balik. Ni dia. Ni ya. Nampak tak? Ini dekat bawah modal kerja ni sama dengan yang jumlah yang kita dapat dekat equity. So maksudnya kita punya penyata kedudukan kewangan tu dah seimbang lah. Sudah seimbang maksudnya tak ada kesalahan. Okey, macam mana? Boleh ke? Boleh faham ke? Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh komen ya. Okey. So sampai sini saja. Okey, terima kasih.